السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنشرح عن المنهج الدراسي. أولاً، مفهوم منهج الدراسي iaitu konsep kurikulum. Makna al-manhaj fi lughah iaitu perkataan manhaj disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 48. Dalam firman Allah, bagi tiap-tiap kamu telah kami tetapkan hukum dan kaedah. Perkataan minhaj bermaksud jalan yang jelas. Pendekatan ialah jalan yang jelas. Begitu juga dengan pendekatan dan kurikulum. Makna al-manhaj fi istilahan. Awalan, ta'rifat qamusiyah iaitu maksud dari segi kamus. Minal Mu'jam Tarbiyah Lizik Education di J. Milleretz. Kurikulum ditakrifkan sebagai senarai kandungan mata pelajaran pemerolehan yang dibina dengan cara yang mengambil kira struktur logik pengetahuan yang ditubuhkan untuk pengajaran dan untuk proses pembelajaran dan penilaian. Kedua, ta'rifat ba'da mutasina fi tarbiyah. Maksud daripada pakar pendidikan. Ya'rifu di Lenshier, iaitu Lenshier mengatakan bahawa kurikulum ialah satu set aktiviti yang dirancang untuk pembentukan pelajar dan ia termasuk objektif serta penilaian dan instrumen mereka, termasuk buku sekolah dan persediaan yang berkaitan dengan latihan yang sesuai untuk guru. Seterusnya, anasir al-manhaj iaitu elemen kurikulum atau prinsip asas kurikulum. Yang pertama, muhtawa, isi kandungan. Kedua, tara'iq at-tadris iaitu kaedah pengajaran. Ketiga, at-taqwim, penilaian. Dan akhir sekali, al-ahdaf, objektif. Amat kurikulum pendidikan Islam melahirkan sikap terbuka, proaktif, produktif dan menguasai kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi kepada guru pendidikan Islam sebagai pemangkin ke arah penghasilan pendidikan yang cemerlang dan berkualiti kepada pelajar. Yang kedua, menghasilkan insan yang berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Ketiga, mengembangkan potensi individu secara holistik dan bersepadu berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Di samping melahirkan rakyat yang memiliki ilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab serta mampu memberi sumbangan untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Dalam satu research dari Syed Muhammad Naqib Al-Attas 2005 menyatakan bahawa matlamat pendidikan Islam adalah untuk mempersiapkan manusia yang dapat berperanan dan menyesuaikan diri dalam masyarakat masing-masing. Anasir al-manhaj ataupun elemen kurikulum bahasa Melayunya ianya terbahagi kepada 4 bahagian. Pertama al-ahdaf, yang kedua al-muhtawa, yang ketiga tara'iqut tadris dan yang keempat adalah at-taqwim. Baiklah, secara ringkasnya al-ahdaf ini adalah objektif ataupun matlamat tujuan utamanya lah. Di dalam kurikulum pendidikan, matlamatnya adalah untuk membawa perubahan positif dalam tingkah laku pelajar sebagaimana hasil daripada proses pembelajaran. Mereka ingin melihat tujuannya adalah ingin menghasilkan murid yang mana menjadi insan atau individu yang benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua adalah al-muhtawa, iaitu kandungan yang membina matlamat dan termasuklah maklumat, prinsip, nilai dan cita-cita yang mana yang ingin kita mahukan ataupun dalam kurikulum ini mahukan pelajar-pelajari. Sebagai contoh, dalam kandungan itu dibahagikan kepada bidang dan setiap bidang pula dibahagikan kepada subjek kajian ataupun di dalam sesuatu subjek pula terdapat beberapa unit dan di dalam unit-unit tersebut pula ada topik-topik tertentu. Sebagai contoh, dalam buku pendidikan Islam terbahagi kepada 6 unit iaitu tilawah, hadis, akidah, ibadah, sirah dan juga akhlak. Dan yang ketiga, tara'iqut tadris, kaedah pengajaran ataupun metod. Ianya ada berkaitan untuk membantu pelajar ini mencapai matlamat pendidikan. Sebagai contoh, prosedur ini mungkin boleh dilakukan secara perbincangan atau menimbulkan sesuatu isu, masalah, perjumpaan untuk menemui ataupun juga prosedur yang lain. Dan yang terakhir adalah at-taqwim. At-taqwim adalah evaluation ataupun penilaian
yang boleh dilakukan oleh guru kepada murid-murid. Adakah ianya mencapai matlamat pendidikan atau matlamat kurikulum pendidikan yang telah ditetapkan? Asas kurikulum pendidikan Islam, yang pertama akidah, yang kedua syariah dan yang ketiga akhlak. بعد ذلك تنظيم محتوى المدرسة الثانوية التربية الإسلامية bermakna organisasi kandungan pendidikan Islam di sekolah menengah. Awalan, Al-Quran. Al-Quran adalah untuk memberikan pelajar boleh membaca ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih, melazimi bacaan Al-Quran dalam kehidupan, dapat menghafaz ayat pilihan daripada Al-Quran dengan betul, lancar, bertajwid dan fasih, mengamalkan bacaan ayat hafazan pilihan dalam salat dan amalan kehidupan, dan terakhir sekali merumus kefahaman ayat Al-Quran pilihan dan mengamalkannya. Sanian, Al-Hadis, untuk memberikan pelajar supaya dapat membaca hadis pilihan dengan betul dan merumus kefahaman hadis pilihan dan mengamalkannya. Salisan, Al-Aqidah, objektifnya adalah untuk merumus kefahaman akidah Islamiyah dan meyakini sebagai pegangan dan tunjang dalam kehidupan. Al-Fiqh, merumus kefahaman ilmu fiqh dan mengamalkannya serta menghayatinya dalam kehidupan. Khamisan, As-Sirah wal Hadarah Al-Islamiyah, bermakna sirah dan tamadun Islam, supaya pelajar dapat merumus kefahaman sirah Nabi Muhammad SAW, sejarah tokoh-tokoh dan tamadun Islam serta mengambil iktibar daripadanya. Wa akhiran, Al-Akhlaq Al-Islamiyah, untuk merumus kefahaman akhlak Islamiyah dan mengamalkan serta menghayatinya dalam kehidupan. تصميم المنهج KSSM و KBSM. أولاً الاتصالات، اتقان المهارات اللغوية اللفظية وغير اللفظية أثناء التفاعل في الحياة اليومية، وكذلك التجهيز للعالم الوظيفي. ثانياً الروحانية والموقف والقيم، تقدير الممارسات الدينية والمواقف والقيم الصافية في الحياة، زيادة طاعة الله باستمرار في الحياة اليومية، تكوين أشخاص ذوي شخصية نبيلة ونزاهة ومساءلة. ثالثاً إنسانية كما نسي عنه، مبنى المواد أبد كدراسة، اتقان المعرفة والمفاهيمية، تنمية المحافظة الفكرية، تقدير القيم الأساسية للديمقراطية، بناء المهارات يحل المشاكل. رابعاً المظهر الذاتي keterampilan diri، تنمية القيادة والشخصية من خلال الأنشطة المنهجية والمناهج الدراسية، تقدير القيم الإيجابية، احترام الذات والثقة بالنفس، تسليط الضوء على الإمكانات والمهارات التي لديك والقوة الإبداعية. خامساً التطور الجسدي والجمالي، تطبيق المعرفة والمهارات والممارسات القيمية الجسدية والصحية لتحقيق الرفاهية الشخصية، تطبيق الخيال والموهبة والتقدير والإبداع والابتكار في التعبير عن الأفكار وإنتاج الأعمال. وأخيراً العلوم والتكنولوجيا، اتقان العلوم والرياضيات والتكنولوجيا، التطبيق المسؤول لمعارف ومهارات العلوم والرياضيات والتكنولوجيا في الحياة اليومية بناء على المواقف والقيم في العلوم والرياضات والتكنولوجيا. التاريخ التربية الإسلامية قبل الاستقلال، يبدأ التعليم الإسلامي في هذا البلد من منزل الأئمة أو المعلمين، ثم يتطور إلى أكواخ، ثم إلى مدارس دينية، وأخيرا إلى مدارس دينية. ثانيا تصبح كتابة جوي أساس ووسيلة التدريس. ثالثا أجبر وظهور التعليم العلماني الفارابي والياباني مجتمع الملايو، وخاصة التعليم الإسلامي على قبول التأثيرات الخارجية التي لا تتماشى مع العقيدة والمعتقدات الإسلامية. استقلال. أولا إنشاء نظام التعليم الوطني الذي أدى بعد ذلك إلى ظهور أشكال مختلفة من التقارير والبيانات والمقاصد والقوانين ولجان التعليم لتحقيق الغرض. ثم استمر التعليم الإسلامي في الحقبة الاستعمارية لأكثر من 400 عام حتى ظهور بيان رزاق 1956 وبيان الرحمن طالب 1990. في كل البيانين تمت مناقشة التربية الإسلامية ليتم وضعها في نظام التربية الوطنية. وأخيرا قانون التعليم 1991 فأدرج موضوع الدين الإسلامي في الجدول الزمني.
وأخيرا هناك مثال على الأمور المتعلقة بمناهج التربية الإسلامية في ماليزيا. الموضوع: pendidikan kesedaran halal melalui kurikulum pembelajaran mata pelajaran pendidikan Islam sekolah-sekolah di Malaysia. Dalam pembelajaran peringkat sekolah menengah, konsep kesedaran halal diajar dalam bidang hadis untuk murid tingkatan 2 dan 4. Walau bagaimanapun, penyebaran maklumat berkaitan konsep kesedaran halal yang dianggap oleh pengkaji kurang menyeluruh. Murid-murid di sekolah hanya bergantung kepada sukatan mata pelajaran yang terhad bagi kefahaman dan kesedaran halalan thayyiban. Oleh itu, penyelidik telah memberikan beberapa cadangan dalam perkara ini. Antara cadangan penyelidik dalam mempertingkatkan lagi kefahaman dan kesedaran pendidikan halal dalam kalangan murid sekolah ialah: pertama, memperkasakan skop kurikulum pendidikan Islam dengan menambah elemen pendidikan halal secara menyeluruh dalam huraian sukatan melalui bidang tafsir, ibadah dan pengetahuan am. Yang kedua, mewujudkan tajuk khusus konsep halal dan bidang-bidang yang berkaitan dengan mata pelajaran pendidikan Islam. Dan akhir sekali, mengadakan program kerjasama melalui pelbagai aktiviti dengan jabatan-jabatan berkaitan seperti JAKIM, Kementerian Kesihatan, Pusat Penyelidikan Universiti dan Jabatan Agama Islam dengan pihak sekolah.